Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama anda fans Harimau Malaya. Hari ini eksklusif bersama saya bawakan kepada anda CEO KL City iaitu Stanley Bernard. Sihat? Terima kasih. Wow. Sihat. Saya sangat personally saya sangat happy dapat jumpa Stanley sebab so far bila kita text you I boleh cakap you memang sangat profesional. You jawab setiap pertanyaan I on the time. Memang I respect sangat you. Thank you. Saya rasa penting lah kita tugas media amat penting. Tugas kami untuk bagi tahu media pun responsibility is important lah. Okay. Alright. So first kali sebelum kita pergi soalan-soalan yang lain, nak tahu macam mana perkembangan semasa persiapan untuk KL City? Stabil. Saya rasa kestabilan tu amat penting dalam satu pasukan yang telah menjuarai sesebuah piala, kerana kebanyakannya apa yang berlaku selalu adalah player-player akan di-offer, jurulatih pun akan di-offer kerana mereka telah melakukan tugas yang baik. Tapi dalam konteks Kuala Lumpur City, 95% yang kita mahukan ada di kelab, muka-muka yang sama, dan di situlah mungkin bagi saya kemenangan terbesar selepas memenangi Piala Malaysia adalah kestabilan dari segi pemain dan jurulatih, dan segala yang penambahbaikan pun telah dilakukan. Okay. So, bila cakap tentang lepas menang ni, so actually dalam you punya kerja, apa perbezaan paling ketara sebelum menang dengan selepas menang? Dapat 2,000 panggilan selepas menang. Itu sebab saya terpaksa hampir dah berapa, saya rasa dekat 60 hari dah, nak dekat 60 hari daripada kita menang. Saya terpaksa jadualkan semua. Saya nak bagi masa kepada semua, tetapi bukan mudah. Kena banyak juga kerja yang perlu dilakukan. Tetapi saya melihat perbezaan terbesar adalah familiarization lah. Apabila saya mula, bukan mudah sebab benda tu tak ada, struktur tak ada, apa yang kita perlu lakukan, priority list, 2,000 benda nak buat, tapi priority list tu mungkin 3-4 perlu diutamakan. Tapi tahun ni mungkin saya dapat mengambil 1-2 langkah ke hadapan selepas kemenangan dari segi pentadbiran, dari segi team selection. Kita pun dapat membawa masuk beberapa technical staff yang kita tak dapat mampu musim lepas, tapi lepas kemenangan kita dapat membawa. Okey, wow. So nampaklah beza dia kan. Okey, tapi saya kalau nak imbas balik lah Stanley sebelum season lepas, actually apa yang you rasa you perlu buat ni? Maksudnya apa yang buat you rasa you kena duduk sebagai CEO KL City ni? Satu, saya rasa dari segi dia dua peranan dia. Satu, you tak boleh lari dari segi kewangan. Okay. You perlu ukur saiz baju you di badan sendiri. So kemampuan kita tidak begitu besar. So dalam kemampuan kewangan itu, bolehkah kita lakukan satu squad, membina satu squad yang realistiknya boleh compete. Okay, dan pastikan dari segi kewangan bulan ke bulan kita dapat deliver. So apabila saya melihat apa yang ada, di situlah saya membuat pemilihan jurulatih terbaik ketika itu, dan sekarang adalah Boyan Hodak. So itu mungkin pemilihan terbesar dan paling penting dalam kemampuan kewangan yang kita ada. So bagi saya dari segi itu kita start to build the team yang boleh menandingi, boleh compete. Dan bagi saya window kedua, tingkap kedua tu sangat penting. Apabila kita dapat Ryan, kita dapat Pathiban, kita dapat Kenny Paraj, untuk membuat perubahan yang boleh katakan ketara dari segi squad depth. So itu dua technical decision yang sangat-sangat penting yang telah membawakan hasil yang luar biasa apabila kita menangi Piala Malaysia. Okey, bila you dah sebut pasal Boyan ni kan, memang kita nampak dia mainkan peranan yang sangat penting lah. Tapi sebab peranan penting yang dia buat tu juga, nama dia disebut-sebut sebagai calon pengganti Tan Chen Ho hari tu. Andai katalah betul dia yang jadi pilihan, masa tu apa perasaan you? Adakah you sanggup melepaskan? Ya, saya peminat Harimau Malaya, Malaysia first. Sebab saya pun pernah bermain, pernah menyarung jersey kebangsaan. Saya tahu itu mewakili 32 juta rakyat Malaysia. So bagi saya, apabila saya melihat dari segi tugas saya, sudah tentu saya mahukan Boyan Hodak. Tapi apabila panggilan dia adalah panggilan service to the country, bagi saya itu adalah lebih besar. Bagi saya itu adalah satu yang keinginan beliau sendiri, dari segi matlamat beliau punya vision beliau untuk menjadi jurulatih negara. So itu perbincangan awal yang berlaku sebelum saya pilih dia pun. Dia dah bagi tahu, if I get national team I want to go. Saya menjadi supporter besar
dalam jika beliau menjadi pemilihan coach pasukan negara. Tetapi dari segi Kuala Lumpur, saya terpaksa memastikan kita ada plan A, plan B, plan C jika Boyan pergi. Kerana kestabilan tu sangat penting. Sebab pemain-pemain akan nampak head coach ni bukan main-main. Mungkin the most important decision of a football club. So apabila tu berlaku, jika berlaku, kita sudah mempunyai perancangan telah diberitahu kepada pemain. Jika Boyan pergi ke national team, inilah perancangan kami. So player semua accept. Tetapi dia tak pergi national team dan dia masih bersama Kuala Lumpur City. Tapi masa nama dia dicanang tu, you nervous tak? Ataupun you sendiri dah tanya siap-siap, Boyan, you nak pergi ke? Macam mana masa tu? Of course. You tanya sendiri ya? Terus you pick up, you said, what do you want to do? Dia cakap, yes, of course. As we discuss, keinginan beliau adalah menjadi jurulatih negara. Mana-mana pemain, semasa saya main pun impian adalah go to the highest level, menyarungi jersey kebangsaan. Sama dengan Boyan. As a coach, you got your dreams. So bagi saya, dan dia tanya saya, are you sticking to your promise? Saya cakap, yeah, of course, I'm a big supporter of Malaysia. So bagi saya ketika itu, terus minda saya kepada apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan pemain masih melihat kestabilan, kerana pertukaran jurulatih ini agak besar. Tetapi telah kita communicate dengan pemain untuk memberitahu bahawa kita mempunyai plan B, plan C jika Boyan pergi ke national team. Okey. Saya ada tengok wawancara antara Stanley dengan pihak lain. Stanley kata masa tu saya tak ready lagi. KL City belum ready untuk AFC. So, sekarang dah bulan Februari, macam mana so far you catch up persediaan untuk AFC, something yang lebih besar daripada Liga Malaysia? Ya, apabila saya menyatakan tu, itu adalah kebenaran kerana kami adalah klub yang telah meletakkan satu projek 3 to 5 years. So apabila projek tu diawalkan kerana kemenangan, sudah tentu expectation naik, you tak boleh lari daripada benda tu, dan kita layak ke AFC melalui kemenangan Piala Malaysia. Sudah tentu beberapa struktur penting. Saya tak perlu lihat kepada komponen-komponen yang jauh. Komponen penting yang make you a professional club, training ground. Training ground perlu ada facility yang boleh orang lihat this is a professional club. So benda tu sangat penting. Kita telah acquire a place now yang kita sedang melakukan penambahbaikan. So itu langkah pertama. Yang kedua adalah penambahbaikan dari segi technical staff yang saya menyatakan. Kita memerlukan analysis team yang lebih baik, conditioning team yang lebih baik. Kerana tangan-tangan yang ada tahun lepas mungkin mereka memakai 5-6 topi. Kerana kewangan kita agak dalam satu bajet yang boleh katakan that's what we had to do at that time. Tapi untuk pergi AFC kita perlu mengambil satu langkah yang lebih baik untuk memastikan persediaan kita lebih rapi daripada 2021. So ketika itu, if you ask me 24 hours after Malaysia Cup win, of course I have to say we are not ready. Tapi dalam 60 hari, kita telah melakukan mungkin 2-3%. Bagi saya, setiap langkah kehadapan adalah langkah kehadapan. So we are in a little bit of a better place than we were last December. Oh, something yang sangat inspiring. Bila cakap dengan you, I rasa positiveness dia. Memang hebat. Saya nak tanya juga tentang update proses naturalisasi untuk Romel and Josue. Saya melihat Romel Morales mempunyai kelebihan yang besar. Kerana Paulo mungkin dari segi umur, kita pun mengetahui he's a good player, but adakah beliau boleh bermain pada international level, saya tidak tahu. Itulah pengamatan. Dari segi klub sudah tentu kita mahukan. Tapi kalau kita fokus kat Romel, saya rasa apabila dia mengecapi 5 years in Malaysia, saya rasa dia adalah satu potential yang baik. Colombian 6 foot, can score goals, boleh main 7, 11, 9, 10 posisi-posisi, dan mungkin sesuatu yang jika kita nak naturalize, adakah dia boleh membantu pasukan Kuala Lumpur? Of course. National team is up to the national team, pengamatan mereka. Tapi dari segi klub, saya rasa kita amat teruja lah untuk mengambil langkah. Tapi first, dia perlu memenuhi kriteria itu. Dia dalam proses memenuhi kriteria. Dia sendiri personally, dia eager tak nak dapat title? Dia datang sini 19 tahun. Tahun ni dia 24, his 5th year. Dia dah macam half Malaysian boleh katakan, dan tidak mungkin 60% Malaysian. So of course, in his eyes, macam saya mengatakan, banyak player-player, contohlah kat France, banyak player Afrika awal dah pergi Perancis. Diorang kan choose to play for France or Liberia ke,
Nigeria ke, Cameroon ke, South Africa atau France. Sama macam Romel. Adakah dia akan bermain untuk Colombia? Mungkin tidak. So dia nak main untuk pasukan negara. So mungkin his second home is Malaysia. Tapi yang penting adalah segi teknikal. Adakah dia boleh membantu atau tidak? Bagi saya, at his age, kalau dia ada good guidance, good coaches around him. Sebab pemain ni bukan natural tau. Apabila kita sign Romel 8 kilo extra pre-season. So it's not that dia datang dia terus score goal. Kalau kita melihat Liga tak ada pun meletup nama dia. Dia scored full times and then few games dia struggle with performance. So banyak dari segi kerja teknikal yang kita buat bersama beliau untuk beliau memastikan prestasi yang beliau perform ketika Piala Malaysia. So that was very important. Okey. Untuk pengetahuan sendiri, kami di Harimau Malaya memang kami ambil suara daripada fans yang banyaknya. Antara bisik-bisik antara fans lah yang saya dapat ambil. Ada yang kata sebenarnya kalaulah Romel Morales tak main striker, KL tak dapat Piala Malaysia. Apa pendapat you? Satu keputusan tu maksudnya keputusan yang sangat bijak. Dia berlaku secara natural. Apabila kita kehilangan Dom dan kita mid season kita ada Sangkirian. So apabila perbincangan awal bersama Romel tak selesa nak main as a striker. I see. Sebab bagi dia tanggungjawab dia amat berat. Sebab you foreigner, penyokong sekarang akan kata Romel main striker, that's why we won. Tapi kalau dia tak score, penyokong sendiri akan katakan please take out Romel. Carilah striker baru. That is lumrah bola sepak. Itulah tekanan pada elite level. So apabila berjaya, pasal Romel. Baguslah. Bagi saya ini sangat positif. Sebab perbincangan yang berlaku amat mendalam. First dia rasa beban dia amat berat. Tapi apabila Boyan bijak, macam mana Boyan meletakkan tanggungjawab beliau di atas padang, sebenarnya beban beliau bukan untuk menjaringkan gol. Beban beliau adalah lebih kepada memastikan Paulo, Partiban, Zafri, Kenny Akram midfielders boleh bekerja untuk memasuki kotak penalti dengan gerakan-gerakan berbeza daripada seorang natural striker. So apabila itu berlaku, secara natural saya rasa Romel mula menyukai beban tu diambil. Okay, you don't score, it's okay. Don't worry about it. Masa tu berubah. Dia pula seronok nak masuk dalam kotak penalti. When he started to score, confident dia berbeza. So itulah perbincangan tu bertukar apabila habis Piala Malaysia. Dia menyatakan kepada kita bahawa I like the number 9. So for I want to try 2022. So dia menyatakan bahawa dia meminati untuk take the pressure. So bagi saya menyukai. Itu perbezaan. Saya Boyan Task Force journey dengan Romel ni lama. Kita melihat banyak perubahan attitude, karakter dari segi seperti saya katakan lah, a young player. Kita kadang-kadang tersilap 23 tahun. Kalau kita balik masa kita 23 pun, kita sebagai budak pun banyak kesilapan kita buat. Kita belajar daripada orang yang lebih tua. Sama. Itu yang dilakukan oleh pihak Task Force, saya sendiri bersama mereka untuk bekerja dengan Romel untuk mendapatkan yang terbaik, dan itulah hasil dia. Ya. Wow. Okey, dalam yang saya baca juga, saya tengok juga dekat wawancara, antara mentor untuk Stanley dalam bidang pengurusan ni is TMJ. So few time you call dia. So daripada diri you sendiri, saya nak tahu juga macam mana, seberapa banyak TMJ dah banyak bantu you untuk dalam segi pengurusan sebagai contoh. Saya rasa yang paling utama adalah kita kadang tidak perlu melihat daripada segi mendalam, dari luar dahulu. Apa perubahan yang berlaku sebelum dan selepas TMJ di Johor Darul Takzim. Elemen-elemen penting seperti padang. Seperti saya mengatakan tadi lah. Kalau training ground you, infrastruktur you tak betul, home stadium you tak betul, itu dua benda dah menyatakan adakah you club profesional atau tidak. So dari segi itu pun, bagi saya apa yang dilakukan oleh TMJ adalah sangat mendalam dari segi pertukaran wajah bola sepak Malaysia apabila JDT mula mengorak langkah menjadi kelab profesional daripada 2012 apabila Tengku Bakator Ismail mengambil JDT. So bagi saya, selepas saya mengambil tugas ni, yang lebih saya belajar adalah dari segi pengurusan, bagaimana infrastruktur ni di-maintain. Sebab itu adalah mungkin benda paling asas yang Tunku melakukan. So bagi saya pentinglah apabila saya menyatakan KL tak ready untuk AFC, training ground pun tak ada time tu. So of course itulah benda-benda yang kita boleh belajar daripada kelab yang sudah bermain dalam Liga Juara-Juara Asia. Pernah tak ada momen yang you rasa you buntu, tak tahu nak buat keputusan, dan
you minta pendapat daripada TMJ macam tu? Saya rasa apabila saya berjumpa dengan Tunku, saya menyatakan kepada beliau tentang beberapa tempat yang KL perlu buat lebih baik, dan beliau telah Tunku telah memberitahu beberapa intipati rahsia penting lah yang beliau lakukan untuk mengubah landscape Johor Darul Takzim sepanjang beliau mengambil alih Johor Darul Takzim. Wow, hebat. Tunku memang sangat supportive lah dengan Stanley lah. Okey, bila dah nampak kebolehan Stanley mengurus, contoh bila kita up video Stanley dekat Harimau Malaya, banyak juga komen dia kata Stanley for FM President. ada baca tak benda tu? Ada pernah terbaca tak benda tu? Apa komen you kalau kita baca? Saya jarang melihat social media sejak ambil alih ni. Saya personal social media pun jarang pergi sebab kerja dia memang 25 hours lah, bukan 24 hours. 25 hours. So bila of course kadang orang ada share kat WhatsApp and all that. Tapi bagi saya tugas Presiden FM ni berbeza. Dia bukan sama dengan klub football. Dia lebih kepada urus tabir dan target national team. National team ni kadang-kadang bermain 7 tahun sekali. Tapi kebanyakan dalam 12 bulan tu pentadbiran dari segi memastikan underage groups, banyaklah jawatan kuasa, pengadil, dan dari segi bola sepak perlunya ada coaching education. Bagi saya mungkin benda paling penting di negara kita perlu memastikan elemen coaching education ni bertambah baik setiap kali. Kerana with better coach becomes better players. Very very important. So bagi saya tugas Presiden FM ni amat berbeza daripada tugas yang saya duduk sekarang. So saya rasa walaupun mungkin ada yang menyatakan tentang benda, bagi saya terlalu awal. Saya masih sedang seronok dengan bola sepak kelab. Bagi saya amat berbeza tugas dia. Okey, saya nak sentuh balik pasal Boyan tadi, sebab bila hari tu diajukan soalan oleh satu pihak tentang FNM, Boyan berkata dia boleh cakap asalkan diadakan sesi terbuka secara live dan tanpa surat amaran. You sebagai CEO, adakah akan benarkan benda tu berlaku kalau betul disediakan ruang? Saya rasa jika meja bulat ni berlaku dan ia adalah bertujuan untuk menambah baik secara konstruktif pendapat-pendapat jurulatih. Boyan pernah menang di JDT, pernah menang di Kelantan, sekarang menang di KL. Under 19 AFF pernah menang. Kalau kita ajak seperti mana ada mengatakan Lim Tiong Kim juga mempunyai pengalaman di luar. Tunku Mangkutujo tak perlu mengatakan apa yang beliau pernah menang. Kalau anda melihat tiga individu ini saja sudah mempunyai banyak pengalaman dari segi kemenangan, urus takbir. Bagi saya it's very good for the fans, very good for football secara general. Saya pun boleh belajar daripada mungkin meja bulat ni. So bagi saya, jika ia bertujuan untuk menambah baik bola sepak kita secara konstruktif, saya rasa saya sudah tentu akan menggalakkan. Wow. Okey, saya hari tu kita pernah datang sekali, kita tanya Zafri Yahya. Dia mengaku dia ada dapat tempat offer lain. Tapi dia cakap dia tak nak tinggalkan KL sebab dekat KL kebajikan dia terjaga. Bila dengar tu, dia macam seolah-olah macam dia anggap ini satu family, dia takkan tinggalkan family dia. Adakah memang itu satu faktor yang betul-betul tim KL City jadikan family tu? Penghormatan terutamanya kepada Zafri. Bagi saya, apabila saya menjadi CEO, saya melihat beliau antara pemain yang paling lama di sini dan mempunyai banyak karakter dan habit yang baik. Tetapi yang paling penting adalah komitmen beliau dalam setiap latihan, dalam setiap perlawanan. Dan dalam itu, sebagai orang yang bertanggungjawab ke atas pengurusan untuk memastikan dari segi kebajikan pemain dijaga, saya perlu memastikan saya deliver. Sebab apa yang, contoh bukan Zafri, secara keseluruhan Zafri adalah contoh yang baik lah, sebab pemain paling lama. Adalah paling kurang-sekurangnya dari segi pengurusan, kita perlu deliver apa yang kita janji. So apabila dia mendapat tawaran-tawaran luar, saya rasa kredit kepada Zafri, walaupun beliau melihat tawaran mungkin lebih baik, mungkin banyak yang dijanjikan, yang mungkin mereka akan lakukan. Tapi dari segi kita kekeluargaan kita adalah kita menjanjikan satu, Zafri punya attitude, adakah tim ni akan compete? Selain of course kebajikan beliau dijaga, saya janji bahawa tim kita akan compete. Dan kredit kepada beliau apabila beliau bersetuju untuk menandatangani. Dan anda sendiri melihat performance beliau meningkat naik. Beliau sign awal, bukan selepas Piala Malaysia, dah awal sebelum Piala Malaysia dah sign. Dan saya rasa apa tanggungjawab secara keseluruhan
adalah players deliver, management deliver. Benda paling asas. Benda ni macam it goes without saying. Gaji bulan-bulan perlu dikecapi oleh pihak pengurusan. Dia bila cerita pasal Zafri ni, dia ada satu elemen yang sangat penting, iaitu kesetiaan. Dia stay sewaktu KL nobody. Then kemuncaknya last season Piala Malaysia jadi man of the match Piala Malaysia final. Komen perkembangan dia setakat ini. Apabila dan berapa jauh lagi dia boleh pergi mungkin? Apabila malam tu tamat saya menyatakan kepada Boyan apa yang mungkin paling sejuk di hati lah, sedap di hati dan sejuk adalah dua pemain yang menjadikan gol adalah dua pemain paling lama kita. Kapten kita Paulo Josue dan Zafri Yahya. Itu mungkin rezeki, kan? Apabila dua pemain paling lama tidak berlaku ataupun tidak, dia bagi saya kemenangan tu lebih penting. Tetapi ia juga menunjukkan bahawa dua pemain paling lama kita yang telah melalui asam garam kelab ni, seperti mana orang mengatakan, menunjukkan betapa pentingnya malam tu untuk mereka. Mereka menjadi mungkin orang di hadapan untuk menunjukkan kepada yang baru di manakah kelab ni boleh pergi. So bagi saya apa yang boleh berlaku bersama Zafri adalah mungkin next team is national team. Beliau mempunyai impian daripada awal. Beliau menyatakan kepada saya bahawa beliau menyukai jika pasukan compete. Apabila pasukan compete, mungkin beliau boleh dilihat lebih banyak oleh pihak national team. Yang kedua, di bawah Boyan, saya melihat beliau telah bermain 2-3 posisi. Dan setiap posisi yang beliau main, beliau telah melakukan tugas yang begitu baik. Final beliau bermain sebagai right wing, number 7 lah boleh katakan. Dan itu bukan posisi asal beliau. Beliau sebenarnya lebih kepada 8-6 ataupun 8 dan 6. Midfield ataupun defensive midfield. Tapi apabila beliau bermain sebagai right winger, beliau telah melakukan tugas yang outstanding. So bagi saya beliau telah menunjukkan utility player punya kebolehan yang sangat tinggi. So saya rasa the next step is national team bagi Zafri. Okay, saya nak masuk tentang fans pula. Macam tadi Stanley cakap KL is capital team. Okay, kebanyakan orang yang berada di KL ni pun berasal dari negeri lain lah. Dalam dunia sekarang bola ni diswastakan. Mungkin sokongan kepada tim tu bukan setakat kepada kenegerian lah. Jadi sebagai CEO KL City, ada tak strategi khas yang you guna untuk tarik mereka jadi fans KL City? Walaupun dia contoh penyokong Kedah, tapi bila KL main dekat KL dia nak datang juga. Ada strategi? Saya rasa strategi terbesar saya adalah lebih kepada storytelling. Apabila saya mengambil alih pada, boleh katakan secara rasmi 2020 Disember lah, tahun 2020, saya berbincang dengan pihak Astro untuk membuat storytelling. Ketika tu risiko dia tinggi kerana kelab KL bukan kelab yang menarik perhatian. So kalau kamu nak buat cerita, biasanya orang nak cerita champion. Betul. Tapi 12 months on itu yang berlaku. Tapi ketika itu masih saya mengambil risiko tu, saya hanya percaya bahawa jika kita compete, mungkin kita kena cakap cerita yang benar, kan? Dan apabila berjaya, lebih mudah lah apabila kita menangi Piala Malaysia. So dengan storytelling, saya percaya apabila kita semua sebagai individu, kita biasa jatuh cinta kepada seorang pelakon kerana kita melihat dia dalam satu filem yang kita mungkin sedih bersama beliau, gembira bersama beliau, journey dalam filem tu. So bagi saya dia sangat mendalam. So biasanya kemenangan ni mudah untuk seorang penyokong jatuh cinta dengan kelab. Tapi ketika itu saya tidak tahu kita akan menang Piala Malaysia. Yang saya tahu, dia ada asam garam dia dalam kita build the team untuk menunjukkan kepada penyokong-penyokong bukan KL, tetapi kepada keseluruhan penyokong bola sepak Malaysia tanah air. Itu yang berlaku sekarang dengan dokumentari di Astro bagi saya. Penyokong bukan KL pun sedang melihat cerita KL. Apa yang ada pada KL. Apa yang berlaku pada KL. Dan cerita dia cerita benar sebab kamera dibenarkan daripada awal musim. Apa yang perlu dibenarkan. So bagi saya, mungkin itu adalah konsep terpenting bagi saya untuk menarik banyak penyokong, untuk dia mengetahui KL dengan lebih dekat. Saya rasa strategi tu nampak berkesan sebab bila saya tengok komen-komen pada video tu memang mostly sangat positif lah kan. So kita harap dapatlah capai objektif nak tarik dia orang datang stadium. Tapi ada satu masalah bila kita jumpa fans yang hardcore KL, dia kata satu masalah yang dia minta KL
tambah baik is dia orang susah nak beli jersey sebelum ni. Ya. Ada So apabila 2021 saya telah mengambil satu kontrak yang bukan saya tanda tangani, tetapi menghormati kontrak itu. Saya telah merubahkan kontrak itu sekarang. Untuk 2022 kita telah menandatangani dengan sesebuah syarikat baru, jersey baru yang bermastau tim di Malaysia, dan saya rasa mereka nak grow dengan kita. Yang mungkin kelab akan punya lebih banyak kontrol. Belum boleh dedahkan kan? Belum. Saya dah buat satu perasmian yang rasmi. Okey, baik. Kerana singkat apabila November 30 Piala Malaysia, tutup mata celik mata dah sampai nak start balik dah ni. Sumbangsi dah dekat dah ni. So banyak yang dari segi kontrak ni biasa akan ambil 6-7 minggu apabila kita pergi patah balik lawyer sini, lawyer sana. So dalam perasmian ni saya rasa kita akan memastikan that distribution jersey akan berada di, kalau boleh, di seluruh lembah kelab. Mudah, setiap mungkin bahagian parlimen akan ada satu kedai. That is the planning short term, mid term dengan long term untuk jersey planning. Sebab sangat penting pihak yang mengatakan kepada Aur ni, betul dia katakan. Saya sendiri susah nak dapat jersey. CEO pun susah nak dapat jersey. So benda tu terpaksa saya berhentikan secara serta-merta apabila kontrak dia tamat. Dan saya terpaksa untuk memastikan bahawa langkah kanan diambil dengan syarikat yang baru ni, yang setakat ni saya melihat telah memahami apa yang kita mahukan untuk memastikan kita boleh reach semua fans. Ya, lepas ni maybe kita boleh nampak lebih banyak jersey KL di strata KL kan. Okey, saya dah sampai ke soalan terakhir, tapi soalan ni berkaitan fans juga. Cuma insiden yang berlaku pada Suku Akhir bila fans masuk ke dalam stadium tu. Bila saya dapat berkomunikasi dengan fans-fans Tega ni, dia kata dia tak salahkan mereka yang lari sebab mereka ni orang yang dah bersama KL dari bawah. Kemenangan mendewaskan Selangor tu bagi orang satu kepuasan. Tapi dalam masa yang sama rugilah sebab masa semifinal tak dapat sokongan. You sendiri tengok perkara tu macam mana? Dia suka dari segi pentadbiran kami kena ikut undang-undang. Dari segi seorang penyokong, saya sendiri seorang penyokong Kuala Lumpur die hard. Saya memahami. Bayangkan kalau saya pernah main untuk kelab ni 12 tahun, 1958. Saya pernah tengok kelab ni duduk dekat FAM Cup. Saya pernah tengok kelab ni diselubungi dengan benda-benda yang bukan 2013. Main petang. Ya. Main di Hang Jebat pun ada pada musim saya. Home ground Hang Jebat, bayangkan. Banyak kelab ni lalui dalam journey 32 tahun daripada last kali kita menang Piala Malaysia di 89. Dengan berat tu, macam tak percaya bila tewaskan Klang-Very rival kita. Walaupun time tu baru quarter final. Mereka dah celebrate macam menang. Sebab lama dahagakan sesuatu yang mungkin bukan piala pun, tetapi langkah jauh jadi top 4 dalam country. Saya faham, mungkin kadang-kadang tidak boleh kontrol. Yang ni selalu berlaku di liga-liga Argentina, Boca Juniors. Selalu kalau you tengok news mana-mana pun, dah pagar tinggi macam tu pun boleh lompat. Kalau kat UK, EFL pun macam tu lagi kan? Sama. Tapi dari segi apabila saya memakai topi CEO, kita affect kewangan kita sebab kita tak dapat gate collection. Tetapi saya ambil dengan, kalau lihat saya tak pernah bagi satu komen pun dekat, sebab saya melihat dari segi positif. Maksudnya KL mempunyai penyokong yang begitu tegar. You dah spark dia punya passion semua. Ya, yang begitu menunggu satu hari yang mereka boleh gah. So, mungkin ada kesilapan berlaku kerana emosi berkeliaran. Dan itu boleh berlaku. Tapi dari segi black and white, dia adalah salah sebab time tu COVID. Dia ada satu cerita, Boyan ada beritahu saya, ada satu fan text dia, don't worry, I was negative. Dia gelak. Boyan call saya cakap, satu fan tak tahu mana, dia cakap yang hak Boyan, dia cakap don't worry, I tested next day coach, I'm negative. Tapi at last club yang kena bayar denda lah. Ya. I mean the denda came from tak boleh collect gate collection lah. Tetapi dari segi apa yang berlaku, it's part of the process. Part of a club that has never won for a long time. Menunjukkan tahun 2021 ni outstanding. Dan apabila kita menang Malaysia Cup di final, ia menunjukkan bahawa kelab ni boleh melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kesinambungannya dia adalah lebih penting. Continuity tu adalah penting. Kita tak boleh ambil mudah selepas kemenangan. Kerja dia bertambah lagi 5 to 10 times the full sebab expectation dia terus naik. You tak boleh lumrah dia. You tak boleh lari. You are Malaysia Cup champion. Orang akan ada expectation and you cannot run away from it.
So bila dah you cakap pasal expectation, tahun lepas you cakap just nak retain dalam Liga Super. So tahun ni dengan expectation yang lebih, target you mungkin lebih pula? Yeah, of course. Dalam Liga kita tak boleh lari. Kita nombor 6 tahun lepas. So we want to be better. Top 5 would be the ideal target. Dia cakap kita tak boleh lari. Masuk je dah defending champion. So dia lumrah. Okay. But FA Cup, it depends on the draw. Kadang-kadang FA Cup ni dengan satu leg, dah tak ada dua leg sampai ke final. You never know with the luck of the draw. Tapi sudah tentu saya menyatakan kepada Boyan about AFC Cup. We are representing Malaysia. Bukan saja represent Kuala Lumpur atau the club. We represent Malaysia when you go into AFC Cup. So it's important bagi kita menyediakan pasukan terbaik. Dan dengan grup yang ada, kita menentang Makassar, Tampines, tim Myanmar dah pull out. Saya mengikuti Makassar dengan Tampines dah lama apabila saya menjadi penganalisa untuk AFC Cup. Mengetahuilah asam garam mereka juga sedikit sebanyak. I think we have a 50-50 chance. Tidak lebih, tidak kurang. It's depends on at that time, adakah kita mempunyai skuad yang terbaik, mujur kalau tak ada kecederaan. Sebab tahun ni antara jadual paling padat dalam sejarah bola sepak, kerana World Cup berada pada hujung tahun. Betul. Tak pernah berlaku. Yes. So semua dipadatkan. Biasanya dia ada satu break kat tengah, dia dipanjangkan untuk Liga Malaysia lah. Tapi this year we have to squeeze in. So apabila anda mempunyai 4 competition, it's not easy dengan hanya squad yang boleh katakan kecil. So it's very important for us to keep the squad fit. Itu benda paling penting lah. Kecergasan pemain dan kesihatan mereka. Yep. Okey, rasanya itu saja soalan yang saya nak tanya. Janji soalan sikit je. Bila dah sembang dengan Stanley ni, dia punya seronok, saya dah tambah banyak soalan dah. Kacau masa dia pula kan. Tapi apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Stanley sudah luangkan masa. Saya nak lihat KL lebih berjaya, lebih sukses tahun ni, dan saya tahu you memang boleh buat benda tu. Thank you. Thank you so much. Okay, so kepada anda semua fans Harimau Malaya, teruskan support KL City dan support kami juga. Subscribe YouTube channel kami dan follow semua media sosial kami. Ada Facebook, TikTok, IG, Twitter, semua ada. Tekan loceng supaya tak terlepas barang konten. Okay, so tunggu untuk sesi seterusnya kita bersama CEO tim lain pula, insyaAllah. So stay safe, hati-hati, bye-bye.